Bismillah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang berusaha Ustazah yang dikasih sebenarnya Mumtazah, ya. Ustaz-ustaz dan pihak penganjur, Prof dan doktor-doktor yang hadir serta sahabat-sahabat yang dikasih sekalian. Jadi pada malam ni kita nak bergerak selangkah lagi, iaitu dah pergi kepada menulis. Jadi ini saya rasa bahagian teori yang akhir lah. Besok kita akan mula menulis, ya, dan menyimak khutbah yang telah diberikan. Menulis ni satu kemahiran. Menulis adalah satu kemahiran. Artinya dia macam memasak, macam kita menyanyi, macam kita berenang, ya. Artinya menulis satu kemahiran. Justru macam mana kita nak belajar menulis? Jawapannya dengan menulis. Macam mana kita nak belajar berenang? Dengan berenang. Belajar masak. Tak boleh kita teori 5W1H ni gini kalau kita tak buat, kita tak boleh, ya. Jadi kita kena buat, ya. Cara belajar menulis ialah dengan menulis. Itu yang ingat, ya. Baik. Kemudian khutbah kita, apa saja penyampaian kita nak mencapai 3 perkara ni. Pertama, orang faham. Yang kedua, orang ingat. Dan yang ketiga, orang amal. Ni ya. Yang 3 perkara ni. Kita nak apa saja dalam penyampaian kita ke, dalam penulisan kita ke, apa je. Yang pertama, kita nak orang faham kita. Untuk kita faham, untuk orang faham kepada apa yang nak kita sampaikan, tadi kita jawab 2 perkara, ya. Pertama, kenapa? Yang kedua, bagaimana. Ni. Soal apa boleh juga, tapi sikit je, jangan banyak-banyak sangat. Kemudian ingat ni kita letakkan satu gagasan pemikiran, kata, tetapi selalunya kita dalam satu khutbah yang 20 minit, ya, dia hanya ada 4 hingga 5 isi saja. 4-5 isi. Jangan banyak-banyak sampai 10 isi dan sebagainya. Tak. Kalau kita khutbah wida Rasulullah yang terakhir tu ada 10 je. Kalau diperincikan, ya, khutbah mula-mula tentang diingatkan tentang riba, tentang peranan apa ni, menunaikan hak bagi lelaki, bagi perempuan, kemudian begitu. Boleh diingat tu khutbah Rasulullah yang akhir tu, ya, sebab dia tak banyak sangat isi, tetapi poin dia tu jelas. 4-5. Kemudian amal ni, ya, adalah perkara-perkara yang bila orang keluar daripada penyampaian kita ataupun daripada khutbah kita, dia ada dah sesuatu yang kita boleh dia buat. Sama ada buat tu dalam bentuk dia ucap ke, dalam bentuk dia laksanakan dan sebagainya, tindakan, dia ada tindakan. Ini selalu yang kita bagi kata tips tadi. Okey, katalah kita cakap tentang solat, kan. Solat yang khusyuk tu, tips dia, solat dia awal waktu, faham mana solat, begini. Dia ada perkara yang kita boleh buat. Ya, jangan bagi je, orang tak ada, lepas keluar orang tak ada boleh buat apa-apa. Jadi pertama, ya, faham dulu. Bila faham, kita mudah ingat, dan bila ingat kita amal. Ini yang kita nak sampaikan dalam kita punya khutbah. Boleh jawab soalan ni insya-Allah, ya. Baik, ini satu tips lah. Baik, sekarang kita tengok, apa yang saya nak sampaikan. Jom menulis. Tu yang kita kata, jom kita menulis. Pertama, kita pilih tajuk. Pilih tajuk. Tajuk ini saya bagi klasifikasi ke berapa bahagian. Ya. Saya ambil hari ni teori setengah jam je. Lepas ni nak terus kita pilih tajuk. Ya, bagi yang dah ada tajuk dan dah hantar teks tu, baguslah, ya, kalau kita tengok, ya. Tajuk ini dia ada berapa klasifikasi. Pertama, hari-hari kebesaran Islam. Ini biasalah, ya, kebesaran Islam. Contohnya Aidil Adha lagi adalah, Mahal Hijrah adalah akhir expired. Tetapi jangan tajuk yang mati.
Contoh Hari Raya Aidilfitri, kita kata, ya. Apa yang kita nak buat tajuk supaya orang rasa ini satu kelainan, sudut pandang yang berbeza. Ya, bila sudut pandang yang berbeza, baru orang nak dengar. Kalau dia macam biasa, arti Hari Raya Aidilfitri dah biasa dah. Bagi tajuk punch kan, layakkah kita berhari raya, contoh. Baru orang kenapa? Layakkah kita bergembira hari raya tahun ni? Bisa kata, Jadi orang kita waktu tu kita nak cerita tentang apa? Kita nak cerita orang yang berjaya mendidik nafsunya, mendidik dirinya Ramadan, barulah dia boleh artinya tajuk yang berbentuk ada sikit provokasi supaya orang terkejut, ada unsur kejutan, baru orang dengar. Kita punya ini Hari Kebesaran Islam. Yang kedua, kalau kita tengok sejarah ataupun anekdot, sejarah atau anekdot yang penting dalam Islam. Sejarah anekdot. Contoh, kalau kita tengok iktibar dari Uhud, misal kata. Contoh ini sekadar yang iktibar dari Uhud. Misal kata. Okey, yang kita boleh apa? Profesionalnya hijrah Rasulullah. Hijrah Rasulullah, hijrah yang profesional. Contoh, kita buat satu tajuk yang orang fikir, apa sebenarnya macam tu. Gitu ya. Ini kita boleh contoh sejarah-sejarah detik-detik yang menentukan. Contoh kemudian kata pembebasan kota Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih 1453, misal contoh gitu. Jadi perkara-perkara yang signifikan dalam sejarah. Kemenangan Islam di Ain Jalut yang boleh menyekat Mongol untuk masuk ke Islam, pertahanan yang terakhir, contoh ataupun Tariq Ibn Ziyad. Ini perkara-perkara yang sejarah yang ada kaitan, yang kita boleh ambil ibrahnya. Ibrah itu apa? Mengaitkan suatu yang dahulu dengan yang sekarang. Ibrah kita kaitkan, Kemudian ini juga dibuat oleh Ain Al-Qarni dalam buku kutubahnya, iaitu sejarah tokoh-tokoh. Contoh kalau kita lihat Bilal, misalnya soal keimanan dia, Huzaifah Al-Yamani soal kerahsiaan dia, database orang munafik ada pada Huzaifah, contoh. Gitu. Apa lagi? Sayyidina Abu Bakar kepada soal Siddiq, dia benar. Umar Al-Faruq dan sebagainya. Ini tokoh-tokoh. Ataupun tokoh-tokoh yang contemporary sedikit. Macam tadi Salihuddin Ayyubi ke, Muhammad Al-Fatih ke, ataupun tokoh-tokoh yang terdekat dengan kita. Boleh ambil Syekh Muhammad Yasin ke, kita boleh gini, tokoh-tokoh. Kemudian kita ambil lagi ialah isu semasa. Isu semasa. Ini pun bagus juga. Isu semasa. Kalau sekarang isu semasa yang berlaku sekarang apa dia? Isu semasa yang hot, COVID, contoh isu semasa. Apa lagi? Palestin nak dihapuskan daripada peta dunia. Macam mana gitu. Okey. Saya ada kongsi dalam satu ini macam mana UAE punya pemimpin, dia bersama dengan pemimpin Israel, contoh. Itu kan. Kita kata kita boleh dengan isu semasa ni. Isu semasa ni banyaklah yang berkaitan dengan politik, yang berkaitan dengan ekonomi, yang berkaitan dengan wabak, penyakit, yang berkaitan dengan macam-macam. Ini isu semasa. Okey. Dah berapa dah? 1, 2, 3, 4. Lagi klasifikasi tajuk. Ini adalah yang kita tengok soal akhlak. Akhlak ini banyaklah, mahmudah, mazmumah. Yang ini 10, yang ini 10, banyak dah tu. Yang wajib kita tahu, sabar, syukur, qanaah, pemaaf, cinta, ingat mati. Contoh, yang ini 10 mahmudah, 10 mazmumah. Ini pun tak habis kalau kita ambil. Satu macam khauf aja, khasyah aja boleh dibagikan berapa subtopik lagi. Pecah-pecahnya banyak. Betul Contoh. Sini
Yang dia kata akhlak baik berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian satu lagi ialah yang tadi akhlak, pergi kepada isu-isu yang berkaitan dengan syariat pula. Tentang syariat pula. Ini lagi banyaklah. Daripada sini muamalat, munafakat, jinayat dan sebagainya, 4 robok yang kita boleh tentang syariat. Contohnya tentang kita fokus tentang itu solat, puasa, banyaklah tentang syariat, wuduk misal kata. Betul ya. Tapi bagi satu sudut yang lain, bagi sudut yang ketika derap kasutmu terdengar di syurga, contoh, apa cerita tu? Tentang Bilal bin Rabah kan? Kita nak cerita apa? Tentang wuduk. Di situ kita boleh. Tapi kalau kita cerita wuduk, syarat kebersihan dalam Islam, itu tajuk musabakah. Habis je. Orang tak nak baca. Boleh faham ya? Jadi kita ambil satu tajuk yang ni dan sudut pandang yang berbeza. Okey, syariat. Lepas tu apa? Tentu saja akidah. Soal keimanan. Ini pun yang ghaibiyat dan sam'iyat. Berarti jarang dihuraikan. Kenapa kita perlu percaya kepada malaikat? Apa impak dia kalau orang percaya kepada malaikat? Rukun iman yang 6 dan sebagainya. Ini ini dah berapa dah? Syariat, akidah, banyak. Okey, inilah lebih kurang klasifikasi tajuk yang kita ada. Jadi kalau kita nak menulis, kita nak sudut mana? Dah ada dah. Lebih kurang peta minda kita, kita dah ada bird eye view, nak tengok kat mana yang kita nak semua. Kat sini ke kebesaran Islam ni ada sejarah ke, tokoh ke, isu semasa ke, akhlak ke, syariat ke, akidah ke. Dah ada. Boleh Itu besarlah. Lepas tu ada subset lagi. Okey, ini yang kita. Okey. Apa tujuan kita menulis satu-satu tajuk? Kita dah ambil satu tajuk, apa tujuan dia? Apa tujuan dia? Ataupun kalau kita biasa tulis esei ke apa ni, apa dia abstract? Biasa abstract dia. Summary kepada persoalan tu. Contoh. Okey, kalau katalah minta maaf tuan, kata ini tentang solat kan ya? Okey. Apa tentang solat yang nak disentuh dalam khutbah kali ini? Contoh, saya tanya, apa tujuan dia? Tujuan dia betul. Okey, kalau saya ditanya betul, saya nak betul dunia ini hidup ini penat. Mari berehat dengan solat. Arihna bisolah ya Bilal. Boleh kita ambil gitu. Solat tu satu kerehatan contoh. Barulah orang solat rehat. Ataupun kalau kita di luar negara, kita dapat peluang khutbah, I need to pray versus I have to pray. Contoh. Contoh gitu ya. Jadi satu sudut yang lain. Ataupun kalau kita 6 langkah untuk khusyuk. 6 langkah untuk khusyuk. Pertama, faham. Yang kedua, fokus. Yang ketiga, ada haibah, ada haya, ada khauf, ada khasyah, ada rojak. Contoh. Orang dapat tau. Lepas tu orang dah tahu tu, solat dia mesti ada haya, rasa malu dengan Allah. Solat mesti ada khasyah, rasa takut dengan Allah. Tapi tak boleh, kena imbang dengan rasa apa? Harap, rojak dengan Allah. Bisa kata. Itu yang kita katakan kalau satu-satu tajuk yang kita ambil. Masih lagi teori, tapi saya nak buka fikiran je gitu. Boleh. Saya rasa ini sebagai benda yang ada di dalam tuan-tuan dah. Memang dah ada dalam profesor, doktor semua dah ada. Cuma saya hanya sentuh saja supaya keluar je yang tu. Bukan satu benda yang baru. Bukan. Kemudian ini tujuan kita, satu perkara yang nak sampaikan. Riba, contoh kita nak sebut riba. Tentang apa? Kalau kita elaborate haramnya riba, memang orang dah tahu dah haram. Kalau tak dengar khutbah kita pun orang dah tahu dah. Betul impak riba kepada keluarga. Contoh. Orang ni dia takut bila kena pada diri dia. Gitu. Contoh. Boleh. Jadi benda perkara-perkara yang menyentuh dan dekat. Itu gitu Bukan sentap tau, menyerap. Dia kata mesti sentap sikit, tak. Dia menyerap. Dia sebab dia dekat dengan kita. Ini yang kata tujuan, objektif yang diharap. Ataupun kita tadi ada tajuk, nak ke mana kita bawa, itu alamat dia, destinasi. Yang ketiga, baru kita cari bahan.
Bahan-bahan ni saya boleh bagikan kepada berapa? Kita ambil boleh lebih kurang 10 minit lagi boleh Kau betul 10 minit ke 15. Pertama kita kena cari dalil. Yang kedua kita boleh cari study case. Kemudian kita cari kisah ataupun anekdot. Betul ini yang kita. Yang ketiga kita boleh cari ungkapan-ungkapan yang berkaitan, ungkapan-ungkapan. Yang seterusnya kita boleh cari apa? Dalil dah ada, study case dah ada, kisah, anekdot, ungkapan. Kita boleh cari tamsilan, metafora ataupun analogi, tamsilan. Kerana Allah mendidik dalam Quran mengikut tamsilan. Inilah resipi-resipi ataupun bahan-bahan yang kita nak cari dalam ni. Okey, tadi kalau kita arihna bisalah ya Bilal, macam mana? Kita kata itu hadis. Kemudian solat itu satu kelihatan al-ma'arish. Betul? Hulikal insana ini kecuali orang yang solat. Manusia ni dalam keadaan dia keluh kesah, betul kan? Kecuali ini dalil dah kita terlantar. Study case. Kita tengok 80% umat Islam tidak solat. Betul. Ini satu statistik, tapi jangan terlalu mabuk dengan statistik. Sikit-sikit cukup. Ikut kajian yang dibuat oleh Hospital Tunku Zainab Terengganu, 80% pesakit di hospital tidak solat. Ini fakta. Ini mengejutkan kita. Betul. Jadi solat tu satu kerehatan, oleh kerana kerehatan bagi jiwa. Sebab itu memang benar kita ambil satu study case atau sini statistik memang benar pada tahun 2020 bilangan pesakit mental akan menduduki tempat kedua selepas pesakit jantung di Malaysia. Pesakit mental kesihatan mental dah terganggu, jiwa terganggu. Kenapa? Sebab tidak tenang. Tidak tenang kenapa? Tidak zikir. Zikir yang paling besar wa aqimus solat li zikri. Itu poin yang kita nak masukkan. Betul. Barulah orang kata, kalau tak solat ini, kalau kita solat, hukum solat dia, kaifiat solat saja, belum. Manusia nak kena jawab why. Ini yang dikatakan cari bahan. Lepas tu dah semua kita cari bahan, ungkapan yang terkenal, tamsilan, misal kata bila kita tahu, misal contoh MH3 yang terkenal, MH30 37 bila kita tahu, bila dia hilang daripada radar, betul? Sebab kapal terbang dia mesti berhubung dengan menara kawalan. Kalau dia tak berhubung dengan menara kawalan, kita dah tahu ada masalah dia. Jadi manusia ni hatinya mesti sentiasa berhubung dengan solat. Sebab tu solat juga dikatakan silah. Silah hubungan. Orang yang tak solat artinya putus hubungan dengan Allah. Dia lari daripada radar kehidupannya, dia memang ada masalah. Betul Yang itu dia kata kehidupan, yang kata ma'isyatan dangka. Ma'isyatan dangka. Satu kehidupan yang sempit. Kata situ Jadi kita dah semua dah. Jangan cepat-cepat nak tulis. Jangan gopoh-gopoh. Biar fikiran jadi buah fikiran. Jangan cepat nulis. Sebab kalau dengan ambil ini satu petua. Bukan petua. Kalau kita berfikir lama, kita menulis jadi cepat. Kalau kita menulis cepat, fikir sikit, jadi lambat tu. Tersekat sebab dia belum menjadi buah fikiran. Boleh faham Jadi biar kita dah fikir, dah masak dah kita sebagainya. Okey. Kemudian ini buat KJ method, tapi KJ method bukan yang Jepun tu yang very detail. Kita buat KJ method cara kita, tak apa. Buat satu macam ni, tadi mari berehat dengan solat, betul kan? Mari berehat dengan solat, betul. Apa yang terlintas, catat semua. Tak kira ujung pangkal, tak kira apa. Terlintas dalil, tak syahid dalil. Terlintas kes, letak je. Jangan kira ujung pangkal. Orang kata mana-mana aja. Ini KJ method. Biar dia bersepah. Apa yang terlintas saja. Maksud letak itu cara. Jangan gopoh untuk menulis cepat. Jangan bila kita gopoh, susah. Kita buat ni cara ni. Ini cara biasalah, tapi biasa orang dah biasa menulis, tak payah buat macam ni. Dia terus je
Ini orang yang baru kita beritahu. Okay. Kemudian setelah dah catik semua ni, tak kira mana pangkal, baru kita buat apa? Klasifikasi 5W1H. Yang point X, Y, Z ni, yang Y ni apa? Y. Yang X ni how. Baru kita cerakinkan. Boleh faham maksud saya? Baru kita pecahkan. Ni sini, ni sini, ni sini, ni sini. Kemudian baru kita analisa. Kemudian kita menulis secara bebas. Menulis secara bebas ni lontarkan. Saya ingin berkongsi petua daripada guru penulisan saya. Waktu saya muda dulu, saya tanya dengan dia. Saya mengalami kesukaran nak memulakan ayat yang pertama. Nak mula yang pertama tu susah betul. Ya, paragraf yang pertama memang sukar. Jawapannya mudah aja. Guru dia jawabnya, jangan buat paragraf pertama. Itu je. Jangan buat. Jadi buat je, tulis dengan menganggapkan itu bukan paragraf pertama. Dulu kita pakai typewriter, kemudian pakai blanko kan, susah. Lepas tak typewriter, ini dia kata buat saja tulis. Okey, mungkin paragraf yang ketiga nanti itu yang jadi pertama. Jadi sekarang dah ada cursor, senang naik atas. Yang penting mulakan, gerakkan. Ambil petua orang Melayu, ya, kalau nasi panas makan tepi-tepi. Boleh faham ya? Usik-usik dulu. Jangan tunggu dia, lepas tu buat padam. Buat padam. Tak selesai. Buat bagi habis walaupun tak sempurna. Boleh faham? Jangan fikirkan kesempurnaan apabila menulis. Yang penting ada tulisan. Lebih senang membetulkan benda yang ada dengan membetulkan perkara yang tak ada. Boleh faham? Ini dia nak tulis tak ada lagi, nak macam mana nak betul? Buat dulu. Lontar saja, ya. Kemudian betulkan yang ada. Okey, itu ya. Ini dia kata menulis secara bebas, luas dan lontarkan. Kemudian kita bagi struktur, masukkan dalil contoh, dalil apa semua tadi. Masukkan tadi yang kita dah tahu tadi kan, bahan-bahan tadi kita masuk sini. Okey? Boleh, ya. Ini yang saya tahu. Jadi sedikit tamsilan, menulis seperti mana memasak. Sama seperti memasak. Sama, lebih kurang, ya. Penulis sama dengan memasak. Yang pertama kita kena clearkan, nak masak apa? Kari ke, masak lemak cili api ke, masak kicap ke, masak hitam, daging hitam ke, apa ke? Tentukan apa yang kita nak masak. Contoh macam ni kalau kita tak tahu apa yang kita nak masak, kita nak masak aja tapi tak tahu apa, kita masuk ke pasar raya ke, tengok ini ambil ini, tengok ini ambil ini, tengok ini ambil ini, tengok ini ambil ini. Jadi pening nanti kalau nak cari bahan, jadi mabuk bahan. Boleh faham? Tapi kalau kita kata kita nak masak kuah lemak cili padi, yang pertama kita masuk dah tahu dah, kita mesti cari santan. Kemudian cili padi itu apa? Udang ke, apa ke, ketam ke, apa, kita dah tahu dah nak cari itu. Sebab kita dah tahu apa yang nak masak. Yang kedua, baru kita cari, dia kata bahan-bahan. Ini bahan ni tahu. Kemudian kita tahu baru resipi. Resipi ni kita nak buat yang mana dulu, mana kemudian, mana yang nak goreng, mana yang nak dipotong, yang nak diracik, yang mana ini resipi. Yang mana nak letak dulu, macam mana nak letak kemudian, ni resipi. Ni bahan-bahan. Kemudian mulalah memasak. Ini macam mana kita memasak, begitu juga. Jadi itu yang sikit sebanyak daripada yang saya nak sampaikan pada malam ini. Ada pertanyaan apa-apa? Tadi ada pertanyaan, cabaran kita nak cari bahasa. Ni bahasa ni lah. Yang ini saya kata ni. Tapi ni teori. Buat sendiri, insyaAllah tahu nanti. Pertama tersusun, struktur, tertib, satu poin ke satu poin. Dia ada tamaninah dia. Maksudnya sebelum pergi kepada satu poin, ada satu yang nampak langkah kita tu. Betul ya? Kalau nak rokok, dia dah berdiri betul, rokok dulu, kemudian naik balik, sujud. Dia nampak pergerakan tu, dia nampak. Tak macam zoom gitu je, jangan. Nanti bercampur-campur. Kemudian ada metafora, dia seolah-olah bercakap. Memanfaatkan tanda seruan, tanda pertanyaan, titik dan sebagainya. Memanfaatkan. Jangan tak memanfaatkan tanda-tanda bercakap, sebab dia akan boleh seolah-olah bercakap.
Tadi yang saya katakan, paduan ayat panjang dan ayat pendek, guna cakap ajuk dalam pengesahan supaya dia nampak dramatik. Sebab tu Al-Quran apabila merakamkan dialog, dia tidak menggunakan cakap pindah, tapi cakap ajuk. Boleh faham cakap ajuk, supaya bila cakap ajuk tu lebih dramatik. Tahulah cakap ajuk, cakap pindah ni. Tahu cakap ajuk, cakap pindah, balik. Dia dialog tu dirakamkan oleh Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Kemudian apa kata balasan Namrud? Apa kata Nabi Musa? Apa yang dikata oleh Fir'aun dalam bentuk cakap ajuk. Dia tidak kepada cakap pindah. Fir'aun telah Nabi Musa telah menyatakan kepada Fir'aun macam ni. Tidak. Berkata Musa, maaf, kata dia, itu cakap ajuk. Dibalas oleh Fir'aun. Begini. Jadi kita gunakan perkara-perkara itu dalam itu supaya nampak lebih dramatik. Okey. Dia jangan beletir, jangan panjang-panjang, jangan ulang-ulang. Ada feeling. Feeling ni apa? Dengar Kalau dengan orang otak kiri kita kata fikirkan, dengan orang otak kanan kita kata bayangkan. Dia beza. Fikirkan ni dengan ayat, bayangkan ini dengan visual. Boleh faham Jadi kita kena bayangkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan Sayyidina Abu Bakar di Gua Saur. Ketika malam gelap begitu dan tempat itu sempit, kita boleh orang akan terbawa dalam keadaan Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar di situ. La tahzan innallaha ma'ana, kata Rasulullah. Contoh begitu. Jadi baru ada apa dekat. Tidak kita katakan maka berpesanlah Nabi Muhammad kepada sahabatnya, janganlah takut, Allah bersama kita. Jangan begitu. Dia terus macam tu ini yang dikatakan. Ada feeling, bayangkan, renungkan, hayatilah. Apakah kita sanggup? Mengapa kita tidak terasa? Maka kenapa kita tak terasa lagi perlunya Allah dalam kehidupan kita? Contoh, sebab zikir pada hati itu umpama air pada ikan. Tanpa zikir, tanpa air, ikan akan mati. Tanpa zikir, hati kita akan mati. Jangan biarkan hati kita terus mati tanpa mengingatinya. Solatlah, kerana solat itu adalah zikir yang berbesar. Baru ada kesan kalau kita memberi khutbah macam tu. Gini Jadi mudah-mudahan sikit sebanyak bahasa mudah. Jangan dipermudah-mudahkan. Okey, saya rasa cukup sekedar itu. Saya serahkan kepada sahabat saya ada Ustaz Loman. Ada nak bercakap apa-apa? Jadi kita nak ambil sekarang, nak bagi mereka yang sudah ada tajuk, teruskan gitu. Dan mereka yang tak ada tajuk, sila ambil tajuk tu, selesaikan dua perkara aja. Why dan how pada tajuk tu. Pilih tajuk. Okey, kamu mulakan. Tak payahlah teori-teori lagi dah. Ambil satu tajuk. Kita rasa satu tajuk, gunakan apa yang saya kata tadi. Why dan how. Rasa bersalah bukan dipersalahkan, ada tamsilan, ada dalil, ada study case, ada fakta, kemudian ada kisah dan sebagainya. Boleh mula sekarang. Itu saja. Saya tak ini. Boleh? Cuba sekarang boleh. Supaya habis saja daripada program ini, kita dah ada satu khutbah yang kita boleh, teks khutbah yang kita telah hasilkan. Macam mana cara kita bekerja macam ni. 1, 2, 3, 4. Ini khutbah yang pertama. Nanti khutbah yang kedua. Dia ada storyboard kat sini. Ini dia punya point. Hamdalah, pesan takwa, ayat Quran. Betul tak? Dimasukkan dulu, selesaikan dulu rukun. Supaya jangan sonok-sonok rukun tertinggal. Habis tak sah. Selesaikan dulu rukun. Yang ini ambil within berapa? 3 minutes. Dia duration masa dia. Kemudian poin yang pertama. Ni, poin yang kedua. Poin yang ketiga, yang keempat. Simpan dua atau tu untuk khutbah yang kedua. Ataupun selesaikan semua ni khutbah yang kedua, tinggal nak sekali lagi dengan doa aja. Jadi ini ambil berapa minit? Yang ini ambil 3 minit, yang ini ambil 2 minit, yang ini ambil 2 minit, yang ini ambil 2 minit contoh. 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12. 12 minit dah. Khutbah yang kedua sikit-sikit macam tu. Ini cara kita edit masa. Kalau dalam TV ni semua ni kira ni. Kalau kita jadi pengacara,
Ni berapa minit, ni berapa minit, ni berapa minit, ni berapa dia. Kalau terambil sini sikit, ni kurang sikit dan sebagainya. Semua kita dah adjust dengan masa, dengan point yang kita dah. Kalau point kat sini banyak, kita rasa nak elaborate banyak, ni 3 minit. Yang ini 2 minit. Tetapi mesti ada, ini dia kata storyboard. Macam tu cara kita bekerja. Ni faham Pantang sekali kalau orang yang profesional, dia kata, pengacara kata macam ni, oleh kerana masa mencemburui kita ataupun masa tidak mencukupi, tak boleh cakap gitu. Pengacara yang hebat, sebab memang you tahu dah masa you dah beri 15 minit, kenapa yang kata masa mencemburui kita? Patut you betul-betul bajet masa. Betul Sekarang khutbah kita berapa? 20 minit, betul? 20 minit, cuba tengok tolak hamdalah, tolak pesan takwa, tolak apa, baca Al-Quran, tolak doa, kan? Berapa yang kita ambil? Itu saja. Ada 4-5 poin aja. Dia dah tahu. Berapa poin kita aja. Macam tadi 6 langkah untuk khusyuk. 1 tu berapa poin? Berapa minit sampai tu. Insya-Allah. Boleh ini. Betul? Ada apa betul? Okey. Ini storyboard. Tu satu. Okey. Yang kedua, checklist. Ini khutbah yang pertama, khutbah yang kedua macam ni jugalah. Checklist Checklist ni 1 2 3 4 ni Okey, checklist yang pertama dalil. Al-Qurannya, hadisnya. Atsar kata. Kemudian kisah. Apa dia kisah? Tak semestinya ada, tapi kita dah letak dah. Okey, yang kedua apa? Statistik ataupun study case. Tamsilan. Ungkapan. Sejarah tokoh. Anekdot. Ada. Semua dah. Ni dah ada. Masakan kita dah semua cukup ingredient ni. Mesti sedap. Betul. Kalau kita ada dalil, ada ini. Ungkapan tak ada, tamsilan tak ada, study case cacat. Benda. Ini yang kita kata. Kita kena checklist. Dalil dah ada. Dalil ada dua lah, naqli dan akli. Okey. Dia punya apa? Kisah dah ada, study case dah ada, style dah ada, tamsilan dah ada, ungkapan dah ada. Cantik. Semua dah lengkap dah. Ciri-ciri satu khutbah yang baik tu dah ada. Okey. Lepas tu kita hiaslah nanti. Yang dekat sini kita gunakan perkataan ini, yang ini, baru dalam bentuk bercakap. Kita memanfaatkan apa? Memanfaatkan tanda bacaan. Okey, ada apa lagi? Macam ni, ya. Itu yang maksud saya kata storyboard tadi dah. Dia ada why dengan how, ada cause and effect, itu juga ada cause dan effect, ada benda. Kemudian rumusan. Kalau kita pandai, kalau kita dah biasa nanti, poin yang ada kata ada 5 ni, inilah yang jadi nanti bila sebelum doa, rumusan khutbah pada kali ini ialah 1, 2, 3, 4, diulang balik. Benda yang kita dah poin tadi. Boleh faham jadi rumusan hanya mengulangkan poin yang kita telah gitu. Jadi mesti clear. Satu khutbah mesti clear. Apa 5 poin yang kita nak sampai tu mesti clear. Mesti ada 5 atau 6 atau 7 poin. Kalau apa sampaikan tak tahulah apa benda apa. Itu mesti kita tak tahu apa yang kita nak sampaikan. Tak jelas. Jadi begin with the end in mind. Maksudnya nanti rumusannya 4 ataupun 5. Pelan tindaknya 3. Pelan tindak itu yang kata apa? Yang kata tadi saya, faham, ingat, amal. Jadi amal ni masuk dalam rumusan. Okey. Ini mukadimah Kalau dalam rancangan TV, mukadimah ni paling penting. Dia mesti ada unsur kejutan, mesti ada unsur sedih, mesti ada unsur tanda tanya.
Tapi dalam khutbah susahlah sebab kita nak mula dengan pesan takwa ya. Sebab tu pesan takwa tu nak relatekan dengan tajuk. Pesan takwa tu relatekan dengan tajuk. Baru ini. Selalunya tajuk khutbah kita hari ni biasa dah. Tapi yang itu dah diprotokolkan kadang-kadang. Kalau di Selangor ke di wilayah dia kena sebut tu. Tajuk khutbah kita pada hari ni gitu. Dah kena macam tu, terima je lah. Macam mana nak buat. Pesan takwa tu dia kata pesan takwa ni ini je. Dia punya cara ayat ni punya ini kena standard semua. Dah tak boleh lah. Kreatif. Nak boleh kata tak apalah. Itu patuhlah sebab ini atasan betul tak kan? Tapi kita tempat lain pula kita cuba. Tengok ya, isinya misi cetusan untuk tarik minat, tujuan khusus dan idea utama kepada apa yang kita nak sampaikan. Tengok ada kejutan, maksudnya ada takut, ada bimbang, ada tergamam, menyuntik rasa ingin tahu, retorik, soalan dan persoalan, petikan Al-Quran hadis, kata-kata hukama, kisah atau anekdot yang menarik, provokatif dan ada unsur kejutan. Baru orang nak dengar khutbah kita. Sebab awal-awal tu dah bagus ni. Ya? Dia awal-awal tu ada unsur kejutan. The first 3 minit kalau TV, drama ke apa, the first 3 minit tu critical. Sebab 3 minit tu orang nak buat keputusan, nak dengar terus ke atau nak tutup TV ataupun pilih channel lain. Jadi kalau kita punya khutbah tu lambat sangat kan, orang dah tak adalah orang pergi keluar kan, tapi orang dah tidak, dia dah buat keputusan dah. Gitu. Okay. Ini mukadimah, ini kepala. Mukadimah ni tujuan umum, tujuan khusus baik. Saya tak nak sangat kalau saya cakap jadi panjang lagi dia. Kita nak belajar menulis dengan menulis, bukan dengan mendengar khutbah tentang tulisan. Ya? Bukan. Okey. Saya berikan masa untuk mula berfikir tajuk dan mula amalkan apa yang saya sampaikan tadi. Saya bukan yang terbaik itu satu kaedah saja. Banyak kaedah lagi untuk kita buatkan. Dan saya yakin profesor, doktor, sahabat-sahabat yang lain semua ada kaedah masing-masing. Cuma ini sebagai stepping stone je ataupun batu loncatan ke arah yang lebih sempurna, itu je. Okey, baik. Okey, saya biarkan free. Boleh mula ya? Okey kan?